yang diperintahkan oleh Allah ke atas diri kita mukallaf, serta digerakkan hati kita serta anggota kita untuk singgah sebentar di dalam taman-taman syurga, di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan diharapkan kalian semua sihat walafiat di dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala, di dalam maghfirah keampunan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Sama-sama kita memperbetulkan niat dan tujuan kita mengikuti majlis ilmu pada saat ini. Mudah-mudahan kita diberi segala kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap mana-mana mereka yang ikhlas di dalam menuntut ilmu, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Malam ni sambungan kitab Penawar Bagi Hati, insya-Allah. Muka surat berapa? Rumi. Ya. Rumi besar. 191. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perenggan berapa? Itu ayat tu. Ha? Oh, situ. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina amin ya rabbal alamin. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 191. 191. La haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullah. La ilaha illallah. Ya ayuhal ladina innama yufa. Pusat 190. 190. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina amin ya rabbal alamin. Dan firmannya Allah, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Ini kelebihan orang yang sabar. Sabar ni merupakan sifat mahmudah, sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi sesiapa yang memilikinya. Ini di antara perkara yang mesti kita minta kepada Allah. Kelebihan-kelebihan, sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang mulia di sisi Allah. Perkara-perkara yang menjadi kemuliaan nanti di hari kiamat. Sungguh betul. Bawah tu. Ya ayuhan nafsu mumain. Sini. 91. Tak apa. Yasir tu. Dan mereka itu yang diseru dengan ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hei mana-mana roh yang sentosa, mana-mana roh yang baik-baik, roh yang baik-baik, roh yang sentosa, roh yang selamat daripada
perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Roh, ada kalanya dipanggil roh, itu dimaksudkan roh itu hati. Kembali olehmu kepada Tuhan engkau pada ketika engkau redha dengan pahala lagi diredai pada sisi Allah Ta'ala dengan sebab amal engkau. Di tempat yang lain radhiyallahu ta'ala anhu wa radu anhu. Allah Ta'ala meredai mereka itu, yakni orang-orang yang beriman, yang beramal soleh. Mana-mana orang yang beramal soleh, yang membuat perkara-perkara yang diredai oleh Allah. Apa kunci untuk kita mendapat keredaan Allah? Kuncinya melakukan perkara yang Allah redha, meninggalkan apa yang Allah tidak redha. Jadi kalau kita menginginkan, mengharapkan redha daripada Allah, wajiblah bagi diri kita membuat perkara-perkara yang diredha oleh Allah. Jangan buat benda yang berlawanan. Jadi mustahil untuk kita mendapat redha Allah dengan kita mengulang-ulang benda yang tidak diredha oleh Allah. Dalam arti kata lain, sentiasa melakukan maksiat, tidak mahu bertaubat daripada maksiat. Setiap jenis maksiat itu, sama ada dosa besar ataupun dosa kecil, sama ada dosa yang dilakukan oleh anggota zahir ataupun maksiat yang dilakukan oleh hati, adalah merupakan perkara yang tidak diredai oleh Allah. Jadi dalam ibadat ni kita kena buat apa yang Allah suruh dengan sempurna, meninggalkan apa yang Allah larang dengan sempurna. Barulah dapat redha Allah. Kita tak boleh buat separuh tinggal separuh. Yang Allah suruh kita pilih-pilih untuk buat, yang Allah larang pun kita pilih-pilih untuk tinggalkan. Itu tak sempurna lagi. Setiap apa yang Allah suruh kena buat, zahirnya, batinnya. Setiap apa yang Allah larang kena tinggalkan juga, zahirnya, batinnya. Meninggalkan benda haram yang zahir dan batin, barulah insya-Allah mendapat redha daripada Allah. Nak Allah redha, kena buat benda Allah redha. Kita takkan dapat redha Allah kalau buat benda yang Allah tak redha. Mengumpat hari-hari, berdengki hari-hari. Dalam hati kita ada dengki, ada dendam. Macam mana nak dapat redha Allah? Benda tu berlawanan. Berlawanan. Sebab tu kita kena perang dengan nafsu kita, perang dengan syaitan, menggunakan akal fikiran kita yang dijaga oleh ilmu, agar dapat kita sentiasa berperang menewaskan hasutan nafsu dan syaitan yang mengajak kita membuat benda-benda yang menjadi asbab kita tidak mendapat keredaan daripada Allah. Ini seru ialah pada ketika mati. Ini mana seruan ketika hamba-hamba Allah Ta'ala yang baik-baik, yang soleh-soleh, yang bertakwa tu nak mati, itu seruan. Adapun pada hari kiamat maka diserukan, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuk olehmu, makna wahai hamba-hamba Allah tadi, wahai roh-roh yang baik tadi, ke dalam tubuh hamba-Ku, dan masuk olehmu ke dalam syurga-Ku. Kemudian yang keduanya, pangkat yang lebih rendah, iaitu bahawa kuat oleh yang menyeru kepada keinginan nafsu dan kalah oleh yang menyeru kepada agama, maksudnya akal, dan menang oleh hawa nafsu dan menyerah diri oleh hati itu kepada tentera syaitan. Maka mereka yang empunya pangkat ini setengah daripada puak atau golongan yang dikatakan bagi mereka itu, la amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Demi Allah, selagi memenuhkan oleh kami akan api neraka Jahannam daripada jin dan manusia sekalian. Yakni golongan yang senantiasa menyerahkan dirinya kepada syaitan. Dia tak perang, dia serah diri tanpa berperang kepada syaitan, tanpa berperang dengan hawa nafsu. Dia menyerahkan diri semata-mata kepada nafsu dan syaitan. Senantiasa ditipu oleh nafsu dan syaitan. Bagaimana nak berperang dengan syaitan? Yang pertama-tama sekali, kita kena kuatkan akal kita, jaga akal kita, sempurnakan akal kita itu dengan pengetahuan agama. Pengetahuan agama. Akal tu kalau semata-mata kewarasan akal,
Orang kafir pun berakal juga. Orang kafir pun memiliki akal yang waras juga, sama seperti kita orang Islam. Cuma di dalam maknanya pada sudut nak berperang dengan syaitan dan nafsu ni, akal kita, kalau semata-mata akal, kita tak boleh lawan. Kita tak akan boleh berlawan dengan hasutan nafsu dan syaitan. Dengan sebab itu wajiblah bagi diri kita berusaha bersungguh-sungguh menuntut ilmu, khususnya ilmu fardu ain, mantapkan ilmu fardu ain kita, akidah kita, tasawuf kita, fiqh kita, mantapkan betul-betul, mengetahui apa yang diredha oleh Allah, apa yang tidak diredai oleh Allah, mengetahui apa kelebihan-kelebihan amal-amal yang tertentu, mengetahui azab-azab janjian Allah yang tertentu, agar akal kita tu menjadi kuat untuk berperang dengan nafsu tadi. Akal yang lemah akan sentiasa ditewaskan oleh nafsu dan syaitan. Makin banyak dia belajar agama, makin betul, maknanya makin banyak ilmu dia belajar, makin kuatlah akalnya untuk menentang ataupun berperang dengan hawa nafsu dan syaitan. Sebab tu orang yang jahil akan sentiasa ditipu oleh syaitan. Orang yang jahil, orang yang jauh daripada ilmu akan sentiasa ditipu, dipermain-mainkan, dipersenda-sendakan oleh nafsu dan syaitan. Syaitan dan nafsu sangat gemar, sangat setuju dengan orang yang jahil, kerana terlalu mudah untuk disesatkan, untuk ditipu. Kemudian kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dalam peperangan terhadap nafsu ataupun syaitan ini, kita terlebih dahulu mengetahui bagaimanakah cara nafsu dan syaitan menipu kita. Kerana syaitan itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia diperumpamakan seperti pencuri, kata ulama. Syaitan tu dia macam pencuri. Dia tidak akan datang merompak, dia tak akan datang mencuri apabila dia mengetahui tuan rumah tahu dia punya Allahumma salli ala Muhammad, rancangan dia. Jadi ulama membuatkan perumpamaan untuk kita mudah nak faham perangai syaitan tu macam mana. Perangai syaitan tu dia macam pencuri. Pada pihak mana tu? Pencuri seandainya dia mengetahui tuan rumah sudah mengetahui perancangan dia, bila waktu dia nak datang, bagaimana cara dia datang dan sebagainya, nescaya dia tak akan jadi mencuri. Syaitan pun macam tu. Jadi bila seseorang itu mengetahui bagaimana selok belok tipu daya nafsu dan syaitan, dia tak akan datang ganggu. Ada pun orang yang tak tahu, dia akan datang. Macam tadi lah, kalau tuan rumah tu tak tahu dan pencuri tu memang yakin tuan rumah tak tahu dia punya rancangan nak datang mencuri, dia akan datang merompak. Tapi kalau dia dah tahu, maknanya tuan rumah dah tahu rahsia dia nak datang, rancangan dia nak datang mencuri, dia tak jadi mencuri pada malam tu. Dia jadi dia datang waktu lain lah. Sebab tu syaitan ni dia tak boleh hari ni, dia cuba besok lagi, besok dia cuba, lusa dia cuba lagi. Banyak perangkap yang dia nak pasang. Jadi kita ni kena ngaji betul-betul lah, ngaji sungguh-sungguh. Kadang-kadang kita tak perasan, kita berasa macam dah duduk di atas jalan yang betul, rupa-rupanya kita di dalam perangkap dia. Sebab nafsu dan syaitan ni perangkapnya sangatlah halus. Bayangkan alim ulama pun kena tipu. Apakah lagi kita orang awam. Ulama pun kena tipu juga dengan nafsu syaitan. Apatah kita orang awam ni yang tak ada belajar ni, yang belajar kadang-kadang jarang-jarang ni. Maknanya jangan kita mengambil mudah, jangan ambil mudah. Ini golongan yang sentiasa ditewaskan oleh nafsu ni, tempat dia mana? Itulah tadi tu. Selagi memenuhkan oleh kami, kata Allah, akan api neraka jahanam tu daripada jin dan manusia sekalian. Manusia yang mana? Manusia yang menjadi hamba syaitan dan nafsu. Ikutkan keinginan. Ikutkan keinginan nafsu ni,
keinginan dia nak sedap-sedap, nak seronok-seronok, nak riang-riang, nak bersukaria, itu nafsu. Kalau makan bukan sekadar makan nak kenyang, tapi nak seronok, nak sedap dalam makan. Kalau nak berpakaian bukan sekadar nak menutup aurat, tapi nak bangga. Dia nafsu, dia kehendak dia gitu, dia nak lebih. Kalau makan bukan sekadar nak kenyang ataupun nak menjaga kesihatan, dia nak berseronok dalam makan. Jadi nak berseronok tu yang namanya nafsu. Tu yang kita nak kena kawal tu. Bukan tak boleh makan, boleh. Bukan tak boleh berpakaian, boleh. Bukan tak boleh berharta benda, boleh. Tapi kalau dah melampau, itu yang dimaksudkan dengan makna mencari harta kerana nak menunaikan kehendak nafsu. Yang tak cukup sikit tu, yang tak pernah berasa puas tu, kata melampau batas. Kalau nafsu ajak berdengki, kita ikutkan. Kalau nafsu ajak mengumpat, kita ikutkan. Kalau setan ajak berdengki, berdendam, kita ikutkan, kita turutkan. Tak pernah nak berperang, tak pernah nak berlawan dengan ajakan dia. Sepatutnya kalau ada dalam hati kita bisikan daripada nafsu ataupun syaitan ajak kita mengumpat, cerita benda yang jahat-jahat daripada orang lain, yang mengumpat di tempat yang tidak diharuskan oleh syarak, jadi kita peranglah. Jangan cerita yang jahat-jahat, ceritakan kebaikan. Kalau nafsu ataupun syaitan memberatkan hati kita supaya bersedekah, lawankan. Bersedekah juga walaupun berat hati, itu nama perang. Kalau menyerah ni, apa maksud menyerah? Kita turutkan. Nafsu kata tak payah mengaji, kita turutkan. Nafsu kata dedahlah aurat, kita ikutkan. Nafsu kata mengumpatlah, kita turutkan. Itu makna hamba nafsu ataupun hamba nafsu dan hamba syaitan. Sinilah tempatnya besok ni, neraka jahannam ni, wal iyad billah min dzalik. Dan ada bagi orang yang pangkat ini dua alamat. Ada petanda dia. Mana petanda orang yang duduk di pangkat yang ini, pangkat yang terakhir ni? Salah suatu keduanya alamat bahawa berkata ia, aku ingin akan taubat tetapi teruzur atas aku, maka tiada loba aku padanya pada taubat. Dia kata dia nak taubat tapi nanti-nantilah maksudnya. Aku nak bertaubat tapi nanti-nantilah. Itu maksud teruzur tu. Makna menangguh-nangguhkan, melengah-lengahkan. Maka orang ini adalah orang yang putus asa lagi yang binasa. A'udzubillah min dzalik. Alamat yang kedua, bahawa tiada ada tinggal padanya keinginan kepada taubat, tetapi berkata ia, Allah Ta'ala sangat pemurah, sangat pengampun, sangat kasih sayang. Terkaya ia, makna Allah Ta'ala tak berhajat daripada taubatku. Memanglah Allah Ta'ala tak berhajat kepada taubat kita. Allah tak berhajat kepada makhluk. Allah Ta'ala tidak berhajat ataupun tidak mengambil sebarang faedah daripada hukum hakam yang diperintahkan. Allah perintahkan kita supaya bertaubat tu untuk kita yang mendapat manfaat, bukan untuk kembali manfaat taubat tu kepada Allah. Tiba-tiba hamba ni tadi dia lebih harap daripada takut. Ini di antara bahaya. Seandainya dalam hati kita sifat harap kepada Allah itu lebih daripada sifat takut kepada Allah, dia akan merosakkan kita. Kita akan jadi bermudah-mudah dengan dosa dan maksiat. Kita tak akan takut diazab oleh Allah sebab kita bermudah-mudah. Contohnya macam ni tadi, dia kata apa? Allah Ta'ala tu maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Allah tak berhajat kepada aku ni taubat. Dia boleh nak ampunkan aku walaupun aku tak bertaubat. Jadi sikap yang macam ni akan menyebabkan kita akan berseronok. Berseronok nak buat maksiat. Sebab apa? Harapkan keampunan daripada Allah. Memang pada akalnya harus Allah mengampunkan kita walaupun kita tidak bertaubat. Tapi adakah kita yakin kita di antara insan yang istimewa, yang dipilih oleh Allah akan diampunkan dosa tanpa taubat? Sebab tu pesan ulama, kita ni orang awam ni yang masih lagi nafsu duduk dalam masuk dalam tingkatan nafsul ammarah ni, nafsu yang sangat-sangat seronok melakukan dosa dan maksiat ni, kata ulama kena banyak takut lebih daripada harap. Takut kepada Allah tu kena lebih daripada harap kepada Allah. Kalau harap tu lebih daripada takut, dia jadi macam ni. Dia akan rasa sentosa, akan ada sifat aman dalam hatinya. Apa maksud sifat aman? Berasa dah selamat, berasa selesa dengan dirinya yang hakikatnya masih lagi jauh dengan Allah.
masih rasa selesa dengan amal ibadatnya, sedangkan amal ibadatnya banyak yang rosak, banyak yang salah. Kenapa tu? Kerana tak ada rasa takut dalam hati. Pesan ulama, kita orang awam ni kena banyak takut, kena ingatkan azab Allah, janji azab Allah. Yang mana sifat takwa itu peranan dia, faedahnya supaya mencegah diri kita daripada berseronok mengulang-ulang dosa. Itu peranan sifat takwa, takut kepada Allah, gerun dengan janji-janji azab Allah tu akan boleh menjadikan seseorang itu tidak akan berseronok nak buat maksiat. Mana ada break sikit, dia tak akan turutkan kehendak nafsunya sebab memikirkan azab Allah Ta'ala yang sangat dahsyat tu. Dia jadi takut nak buat. Dia jadi takut nak buat. Itu fungsi sifat takwa, khauf, takut di dalam hati hamba. Kalau tak ada rasa takut, harap, semata-mata harap, dia jadi macam ni. Semayangnya tak elok lagi, dia tak peduli. Akidahnya pun tak tahu lagi, dia tak peduli. Semata-mata harap rahmat Allah masukkan dia dalam syurga. Tak boleh macam tu. Kita kena usaha bersungguh-sungguh memperbaiki hati kita, memperbaiki amalan kita, belajar betul-betul, fahamkan cara solat yang Allah perintah, solat yang bagaimana, syaratnya, rukunnya, ikhlasnya, khusyuknya, khudu'nya, dan sebagainya. Jadi jangan ada sifat al-aman, merasa redha dengan diri sendiri yang hakikatnya masih lagi jauh dengan Allah Ta'ala. Kita tengok hati kita dalam solat, masih liar lagi dalam solat. Sepatutnya jinak hati di dalam sembahyang, tapi hati-hati kita ni liar lagi dalam solat. Dalam solat lah dia paling liar sekali kalau nak banding di luar solat. Dalilnya bila kita angkat takbiratul ihram je, semua hal-hal dunia masuk dalam hati kita. Waktu kita tak solat tak ada kacau macam tu sangat. Tapi waktu solat, lepas satu dipikirkan, fikir ni, fikir tu, fikir ni. Tubuhnya ngadap Allah, hatinya berpaling daripada Allah. Jadi belum baik lagi. Belum baik lagi, kita belum baik lagi. Buat dosa tak rasa berdosa, buat dosa besar pun tak rasa berdosa. Megah-megah dengan dosa, tunjuk-tunjuk maksiat kepada orang. Itu bukan sifat orang yang takut kepada Allah tu. Itu mencabar Allah. Itu cabar Tuhan. Buat maksiat, tayang-tayang kat orang, maknanya tak takut dah tu. Buat maksiat habis tayang-tayang. Mana contoh buat maksiat tayang-tayang? Dedah aurat. Dedah aurat tu kan ke maksiat. Maknanya kita tayang-tayang ke orang aurat kita, padahal tu itu maksiat. Kita tayang-tayang. Patut maksiat ni kena suruhkan, patutnya kena suruhkan. Ni tak kita berbangga, bermegah, rasa tidak bersalah langsung dengan Allah, sedangkan perkara yang kita buat itu perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min zalik. Moga Allah baiki hati kita. Jadi jangan semata-mata harap Allah ampunkan. Wajib bertaubat. Apa hukum taubat? Wajib. Taubat ni fardu ain. Taubat ni fardu ain. Ramai lagi yang tak lepas fardu ain ni sebenarnya, tuan-tuan. Ramai yang menganggapkan fardu ain ni ilmu budak-budak, ilmu budak sekolah rendah. Ilmu fardu ain ni bukan ilmu budak sekolah rendah. Ilmu fardu ain ni luas. Dalam bab taubat kita tak faham lagi taubat yang sebenarnya macam mana. Mana tak lepas lagi fardu ain. Nak menghasilkan keikhlasan kita pun tak tahu. Macam mana nak menghasilkan keikhlasan? Kita tahu. Makna tak lepas lagi fardu ain. Ikhlas tu wajib. Sabar tu wajib. Sangka baik tu wajib. Sangka baik dengan Allah wajib. Redha dengan qada qadar Allah wajib. Fardu ain. Banyak fardu ain. Bukan sikit-sikit fardu ain. Oleh kerana kita fikir fardu ain ni ilmu budak-budak, ilmu budak tadika, budak sekolah rendah, sebab tu kita yang dah dewasa ni tak nak tak nak ambil peduli dah. Sebab apa? Kita merasa diri kita ni dah dewasa dalam ibadat, tak perlu dah nak belajar fardu ain. Yang perlunya belajar fardu kifayah, tafsir, hadis, ni kerja. Padahal fardu ain ni belum
Belum lepas lagi perihal akidah, ramai orang tak lepas lagi. Mengaku akidah ahli sunnah wal jamaah, tapi kita pun tak faham, tak boleh nak beza mana akidah ahli sunnah yang sebenar-benar dan mana akidah yang selain daripada ahli sunnah wal jamaah. Tu pun kita tak boleh nak beza. Mana kita kata kita dah lepas pada doa. Cara nak mengubati hati, penyakit hati, macam mana nak mengubati penyakit hasad, penyakit dengki, penyakit ujub, penyakit riak, penyakit sum'ah, macam mana cara nak ubat dia, apa ramuan dia pun kita tak tahu. Tapi kita kata aku lepas dah pada doa. Tak lepas lagi tuan. Sebab tu jangan kita sombong. Jangan sombong, jangan lupa diri. Jangan mengaku dah pandai semua. Kena mengaji sampailah kita dimengajikan. Sampailah kita dimengajikan. Sebab ilmu Allah tu luas. Amalan tu pula banyak. Bila amalan tu banyak, maka ilmu mesti kena banyak. Tak boleh nak banyak beramal, ilmunya sikit. Ilmu dan amal tak boleh dipisahkan. Tak boleh dipisahkan. Ilmu dan amal tak dipisah. Kalau dipisahkan ilmu dan amal, jadi binasa, rosak, jadi sia-sia lah. Tu disuruh kita ni mulazamah, duduk dalam majlis ilmu selalu. Tapi pastikan ilmu yang kita belajar tu betul. Akhir zaman ni macam-macam yang mengajar. Jadi kita tu mintalah mudah-mudahan Allah lindung kita daripada terikut pahaman-pahaman yang merosakkan syariat, merosakkan akidah. Sekarang ni banyak tuan-tuan. Moga Allah selamatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dalam tak sedar dah terikut dah. Dalam tak sedar dah termakan dah. Kalau dulu seronok nak pergi majlis maulid, dah bila dengar dakwah dia dah berasa serba salah nak pergi. Tu dah ada kesan dah tu. Dah ada kesan dah tu. Dulu buat majlis maulid, surau masjid buat maulid. Bila dah kena pahaman tu dah tak nak buat dah. Dah rasa bersalah nak buat dah. Dalam diam termakan dah. Alamat yang kedua, bahawa tiada tinggal padanya. Jangan jadi Mu'tazilah Jabariyah, mengharapkan Allah, maknanya bergantung kepada takdir semua. Harap-haraplah mudah-mudahan takdir nanti Allah ampunkan. Harap-harap nanti Allah masukkanlah aku dalam syurga. Tapi kita tak buat sebab. Kita kena buat sebab. Nak masuk syurga, kena buat sebab-sebab masuk syurga. Nak jauhkan diri daripada azab neraka Allah, tinggalkan sebab-sebab masuk neraka Allah tu. Tinggalkan sebab-sebab tu. Jangan dibuat sebab-sebab masuk neraka tu. Buat sebab-sebab masuk syurga. Allah SWT itu sangat pemurah katanya, dan sangat pengampun, sangat kasih sayang. Terkaya ia daripada taubatku, maka syurga yang luas itu tiada sempit ia daripadaku. Maksudnya seluas-luas syurga tu takkanlah aku seorang ni Tuhan tak boleh masukkan. Apalah sangat. Dahlah dia maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang, maha kaya. Dia pula tak berhajat kepada makhluk, tak berhajat kepada taubat aku. Apa sangatlah kalau aku ni dia nak masukkan dalam syurga. Apa sangatlah. Boleh sangat Allah nak masukkan. Dia jadi macam tu, bukan dia nak taubat. Dia buat maksiat hari-hari tapi dalam hatinya harap benda macam tu. Itu namanya berkhayal, namanya khayalan ni, ditipu oleh nafsu dia. Ditipu oleh syaitan, ditipu oleh perasaan dia. Maka orang ini telah jadi akalnya tawanan bagi keinginan, makna nafsu. Akalnya dah ditawan oleh nafsu. Dia jadi hamba nafsu dah. Bukan hamba Allah dah. Hamba nafsu. Akalnya dah dikontrol oleh nafsu dan syaitan. Dan tiada memakai ia seseorang akan dia akal, melainkan pada mencari helah bagi menunaikan keinginannya. Orang peringkat ni dia tak menggunakan akal dia, melainkan dia gunakan akal untuk cari alasan lari daripada perintah Allah. Kata, apa alasan aku nak buat tak semayang? Apa alasan aku nak buat tak pergi mengaji ni? Apa alasan aku nak buat nak dedah orang ni? Dia sentiasa akalnya fikirnya tu. Apa alasan? Padahal Allah Ta'ala takkan menerima sebarang alasan
Di atas kemaksiatan yang kita buat. Jangan buat alasan lah, tak payah buang masa lah buat alasan. Allah takkan terima alasan kita. Jangan buat alasan. Allah tahu kita ni saja cari-cari alasan. Kita cerita dengan kawan kita percayalah, sebab ilmunya tak sampai ke dalam hati kita. Tapi ilmu Allah telus sampai ke hati kita. Nak buat alasan. Allah tahu kita buat-buat. Allah tahu kita buat-buat. Walaupun kita cakap dengan kawan kita alasan kita tu bersungguh, berkerut-kerut dahi kita cerita. Aku bukan tak nak pergi belajar, nak pergi tapi itulah tu. Muka-muka kawan kita itulah kawan kita, dia percaya kan? Padahal kita saja buat alasan. Dia kata aku tak boleh nak mengaji bukan sebab apa, kelas lepas maghrib aku balik kerja tak sempat. Waktu lain ada kelas pengajian lepas isyak. Lepas isyak pun ada kelas ilmu juga. Pagi pun ada kuliah, Zuhur pun ada kuliah, petang pun ada kuliah, Sabtu pun ada kuliah, Ahad pun ada kuliah, online pun ada. Nak apa lagi? Sekarang ni maknanya tak ada alasan tak nak tak ada alasan. Allah tahu yang kita ni banyak alasan. Allah dengan kehendak Allah ciptakan ni yang namanya teknologi online. Boleh ngaji juga walau secara online pun. Sah juga ilmunya. Dengan syarat ilmu tu tadi disampaikan oleh guru yang betul akidah dan syariat. Walaupun meskipun online, boleh juga melepaskan fardu ain kalau ngaji sungguh. Buat jadual. Dah apa lagi alasan kita? Orang lain Allah bagi 24 jam juga. Kita pun 24 jam juga. Ada orang jauh lebih susah hidup dia daripada kita, boleh pula belajar. Ada orang lebih kaya lagi daripada kita, banyak lagi tanah yang sampai tak boleh beli dah, diharamkan beli tanah, banyak tanah dia, pun boleh ngaji juga. Kita apa alasan? Tak ada alasan tuan-tuan. Sebab tu tak boleh. Takkan Allah terima alasan kita. Jadi jangan buat alasan. Baik mengaji cepat-cepat. Tak ada alasan dah. Duduk lepak saja-saja, lepak kedai kopi, ada masa pula main bola, ada masa main badminton, ada masa. Padahal benda tu benda haru-haru saja. Boleh pula kita luangkan masa 2 jam, 3 jam. Tapi majlis ilmu fardu ain 45 minit, 50 minit takkan tak boleh. Macam mana kita nak jawab? Sini pun kita dah tak terjawab dah. Belum jumpa malaikat maut lagi. Belum jumpa malaikat maut ni. Pangkat yang ketiga, pangkat yang pertengahan, iaitu bahawa tiada lemah ia daripada berperang. Ni pangkat kita orang awam lah ni. Ada yang macam ni. Pangkat yang ketiga ni dia pertengahan, iaitu bahawa tiada lemah ia daripada berperang, maka sentiasa dia membangkitkan akan agama, melawan akan yang membangkitkan hawa nafsu, tetapi terkadang menang yang menyeru kepada agama, dan iaitu akal pada ketika itu hasil oleh sabar, dan terkadang menang tentera syaitan, dan iaitu keinginan makna nafsu, dan yang menyeru kepadanya nafsu. Dan pada ketika itu telah luputlah oleh sabar. Bila dah luput, hilang sabar, maka dia pun membuatlah maksiat. Dia kata sabar untuk melakukan taat, sabar untuk meninggalkan maksiat. Maknanya nak tinggalkan maksiat pun kena sabar. Sebab nafsu nak pergi ke maksiat tu. Sabar ni mudah kita faham, tahanlah. Tahan. Nafsu dia nak lari, nak pergi kepada maksiat. Jadi kita kena sabar, mana kena tahan nafsu supaya jangan pergi ke maksiat tu. Kalau tak sabar, terlepas, hasillah maksiat. Kemudian sabar untuk melakukan perintah Allah. Kenapa pula nak kena sabar? Sebab nafsu nak lari daripada buat. Kalau nafsu tadi dia nak pergi kepada kalau maksiat tadi nafsu nak pergi kepada maksiat. Kalau yang nama taat, nafsu nak lari. Bila sebut semayang, dia nak lari. Bila kata nak mengaji, nafsu nak lari. Bila nak suruh tutup aurat, nafsu nak lari. Dia nak lari. Jadi kena sabar, kena tahan dia. Kalau tak tahan, lepaskan dia lari, tak bolehlah nak buat taat ni. Tuan-tuan ni alhamdulillah, malam ni alhamdulillah, saat dan ketika ini kita diberi taufik oleh Allah. Dengan berkat taufik daripada Allah, kita boleh sabar, boleh solat berjamaah, boleh duduk tunggu dalam kuliah. Itu semuanya nikmat daripada Allah, taufik daripada Allah, pertolongan daripada Allah. Alhamdulillah.
Mudah-mudahan kita sentiasa mendapat taufik daripada Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebab kalau tak sabar, kita tak boleh duduk dalam majlis. Kita tak boleh duduk dalam majlis ilmu kalau tak ada sabar. Kita tak boleh nak meninggalkan dosa kalau tak boleh sabar. Dan pada ketika itu terlalu pula oleh sabar. Jadi kita orang awam ni begitulah, kadang perang, kadang dia menang. Tapi kadang-kadang dia kalah. Tapi dia cuba lagi, perang lagi, besok dia menang lagi, lusa menang lagi, tulak kalah balik. Tu orang pertengahan. Nanti lama kelamaan dia makin mantapkan akalnya dengan ilmu. Usaha lagi, harap lagi, doa lagi, bersungguh lagi, akan datang lagi pertolongan Allah. Makin banyaklah ketaatan berbanding dengan kemaksiatan. Nanti lama kelamaan bolehlah ditinggalkan kemaksiatan tu. Semuanya nak kena ada riadah, semua nak kena ada latihan, nak kena ada latihan. Nak kena riadah, nak kena berlawan, berlatih, berperang. Dan ketika itu telah lupalah oleh sahabat dan orang yang ada pada pangkat ini masuklah di dalam puak atau golongan yang bersungguh-sungguh. Khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'an asallahu ayyatuba alaihim. Yang bercampur oleh mereka itu akan amal yang baik dan yang lain yang jahat. Makna amalnya bercampur, baik pun buat, jahat pun buat, tapi sebenarnya tak selamat lagi tu. Belum selamat lagi tu. Belum selamat lagi. Kerana maksiat-maksiat yang kita buat tu kadang-kadang menjadi asbab terhapusnya segala pahala amal yang kita buat. Khususnya maksiat lidah contohnya. Maksiat lidah ni bahaya. Kita cakap tak sampai seminit, dia boleh menghapuskan pahala amal yang berpuluh tahun. Lidah kita ni, dia cakap tak sampai seminit, mengumpat tak sampai seminit, mengumpat. Akibat dia apa? Batal segala pahala amal yang berbelas tahun, puluh tahun. Jangan main-main lidah ni, bisa dia bukan main lagi. Dia tak sama dengan maksiat tangan, maksiat mata, maksiat telinga. Maksiat lidah ni boleh jadi asbab hapus pahala amal yang berbelas tahun, kata Imam Ghazali. Tak sampai berapa minit kau cakap, tak berapa patah perkataan kau keluarkan daripada mulut, tapi akibat dia Allah hapuskan segala pahala amal. Sembahyangnya, tahajudnya, hajinya, umrahnya, sedekahnya, habis licin tu. Jadi kena pantang maknanya. Kena berpantang. Kalau kita nakkan pahala amalan kita tu selamat, dibawa pulang akhirat, kenalah berpantang. Jangan selesa lagi. Walaupun kadang-kadang kita berjaya melakukan ibadat, kadang-kadang tewas, kadang-kadang berjaya, jangan selesa lagi. Jangan pernah selesa lagi dengan diri yang masih lagi macam tu. Kita tak selamat lagi tu. Belum ada janjian jaminan selamat lagi. Mengumpat, berdengki, habislah. Kalau tak taubat, lepas tu tak taubat pula, habis. Nanti balik akhirat melopong tangan kosong. Sangkakan bawa balik banyak pahala amal, rupanya bawa balik dosa yang bergunung ganang. Jadi bila kita belajar, kita boleh tahu, macam ni rupanya ibadat ni. Ingatkan apa yang kita buat tu pasti akan dapat bawa balik. Rupanya belum pasti. Kalau kita tak belajar, kita sangkakan aku dah buat gini, aku dah ada sedekah, aku dah ada wakaf, aku dah pergi haji umrah, aku banyak tolong orang begini, khidmat mak ayah, khidmat suami, khidmat untuk anak isteri, okey, adalah pahala nanti buat balik. Kita sangka macam tu. Dah tidak semudah itu, tuan-tuan perempuan. Ada musuhnya, ada perompaknya yang nak menjahanamkan pahala amal yang kita dah buat tu. Nafsu setan ni sentiasa dengki dengan kita. Dia akan pastikan kita balik akhirat dalam keadaan kerugian. Dia akan pastikan, dia akan cari jalan untuk merugikan akhirat kita. Jadi kita kena waspada, hati-hati dengan dia punya perangkap, dia punya permainan dia tu. Dia tak puas hati, dia tengok tuan-tuan mengaji, beramal dengan ilmu, sembahyang malam, pergi haji, pergi umrah, dia tak puas hati. Kau siap kau. Kau siap kau, apa perangkap aku nak pasang ni? Biar jahanam kau punya pahala amal ibadat, biar kau balik akhirat dalam keadaan fakir, miskin, muflis, papa kedana. Itu yang dihasut kita mengumpat tu. Hasut mengumpat, dia ajak kita mengumpat. Kita tak sabar pula, mengumpat, habis pahala. Buat-buat dah tinggi-tinggi, robohkan balik.
Esok buat lagi, susah payah, buat lagi tinggi, robohkan balik. Itulah yang berlaku dalam kehidupan kita. Sampai mati besok makna tak ada benda pun. Buat-buat roboh, buat-buat robohkan balik, buat-buat robohkan balik. Maknanya itu perangai kelakuan orang yang tidak berakal, orang yang tak cerdik. Dia buat bersusah payah, lepas tu dia robohkan balik dengan bersenang-senang. Dia buat berpayah-payah, lepas tu dia robohkan dengan bersenang-senang je. Begitulah. Solat jemaah dah buat, solat tahajud dah buat, haji umrah dah buat, wakaf dah buat, zakat dah buat. Lepas tu robohkan balik. Lepas tu penat-penat lagi, buat lagi. Lepas tu robohkan balik. Apa yang tinggal? Apa yang tinggal? Tak ada tinggal apa lah. Bawa dosa semata-mata balik akhirat besok. Wal'iyadzabillah. Kita kena takut tuan-tuan, kena takut. Akhirat ni nak bawa bekal banyak, sebab perjalanan pergi tak balik-balik dah. Dunia ni pun kita kumpul banyak-banyak, padahal kita tahu kita akan tinggalkan. Walaupun kita tahu dunia ni sementara, tapi kita cari bukan main lagi. Cari tak puas-puas, tak cukup-cukup cari. Padahal kita tahu kita akan tinggalkan bila-bila masa. Adapun akhirat ni kita yakin kehidupan yang tidak ada kesudahan. Adakah memada dengan amalan kita yang sedikit, yang belum pasti diterima oleh Allah? Buat maksiatnya banyak, ilmunya tak ada. Ilmunya tak ada, amalnya tidak. Nak balik akhirat, iaitu di suatu tempat yang tak ada kesudahan pula dah. Jadi fikir-fikir, renung-renung, fikir-fikir, renung-renung tentang amalan kita sendiri. Sudah-sudahlah Sudah-sudahlah sibuk bimbang dengan dosa maksiat orang lain. Diri kita masih lagi belum terurus, hati kita tak terurus lagi. Bahkan waktu pula semakin hampir, semakin sedikit waktu dah. Kita dah belah tahun dah sibuk hal orang, dosa orang. Sudah-sudahlah, azam sungguh-sungguh nak baiki diri kita sendiri. Belajar sungguh-sungguh, beramal, pastikan mana amalan kita tu betul seperti yang disuruh oleh Allah. Pastikan akidah kita betul. Pastikan hati kita tu bersih daripada sifat-sifat yang Allah benci, yang menjadi asbab rosaknya amalan kita sendiri. Baik kita sibukkan diri kita. Masa dah tak banyak dah. Mana tahu malam kan kita mati, mana tahu. Siapa yakin malam ni dia tak mati? Siapa boleh confirm malam ni dia tak mati? Ada yang boleh janji? Jamin? Tak ada. Harus kita mati malam ni. Imam Ghazali kata, ingat mati itu bagus dah. Ingat mati itu kira bagus dah lah. Tapi yang terlebih bagus, ingatlah mati terkejut. Ingat mati terkejut itu terlebih baik lagi. Sebab dia takkan tangguh-tangguh. Kalau ingat mati ni, ingat je lah mati, nanti aku mati, nanti itu bila-bila lah. Tapi kalau ingat mati terkejut, jangan-jangan ni kan, kalau aku tutup mata ni kan, ni last aku tutup dah ni, tak buka-buka dah lepas ni. Silap tutup-tutupnya kan, jumpalah malaikat maut malam ni kan. Boleh jadi? Siapa kata tak boleh jadi? Kan perkara tu mungkin, kita dah belajar dah. Benda yang harus kan, mati kita tu harus. Tidak wajib dan tidak mustahil, harus. Makna bila-bila masa Allah Ta'ala Maha Kuasa mematikan kita tanpa sebab, tanpa syarat pun. Jadi bila kita ingat mati terkejut ni, kita rasa nak bersegera lagi buat baik, tak nak tangguh-tangguh dah. Kalau ada orang yang kita dengki, dendam, kita nak maafkan, kita tak nak dah. Sebab apa? Takut kalau mati ni kan bawa dengki, bawa dendam dengan anak bini. Kalau aku mati malam ni kan, kalau dia suami ada dendam dengan anak bini aku, tak naklah aku mati dalam keadaan bawa dendam pada anak bini. Baik aku maafkan. Macam tu. Sebab rasa lambat mati tu yang kita simpan tu, tunggu raya. Tiba tahun tu tak ada raya pula dah. Berat. Tangguh tahun depan pula, raya tahun depan. PKP pula tak ada raya lagi. Tangguh lagi siap. Jangan tangguh-tangguh. Ingat mati terkejut itu lebih baik lagi, lebih menakutkan. Jangan main-main tuan-tuan. Malaikat maut ni, Nabi Ibrahim pun pengsan tengok dia. Nabi Ibrahim minta kepada malaikat malaikat maut, wahai malaikat maut, kalau kau kuasa, kalau boleh kau tunjukkanlah pada aku macam mana rupa kau waktu kau tarik nyawa-nyawa orang yang fasik tu. Malaikat maut kata, kau tak mampu nak tengok wahai Nabi Allah Ibrahim.
Nabi Ibrahim nak tengok juga. Aku boleh tengok. Aku mampu tengok. Baik. Malaikat maut suruh Nabi Allah Ibrahim berpaling, paling pandang belah sana. Jangan pandang sini, pandang sana. Dia pun berpaling. Lepas daripada tu, dia zahirkan rupa dia, keadaan dia malaikat maut, bukan malaikat Munkar Nakir, malaikat maut tu Israel. Nak cabut nyawa tu. Bila Nabi Allah Ibrahim tengok tu, rupanya seperti, tubuhnya seperti laki-laki yang gagah, hitam legam tubuhnya, mata, mulut, hidungnya berapi berasap, matanya, mulutnya keluar api, keluar asap, baunya tersangat-sangat busuk. Itu keadaan dia nak mencabut roh orang fasik, orang ahli maksiat walaupun beriman. Macam tu keadaan dia nak sentak roh tu dalam keadaan begitu. Makna tak ada sifat belah kasih sayang. Na'udzubillah min zalik. Kita tengok cerita hantu pun takut dah. Padahal hantu tu kita tahu berlakon je, pun kita takut dah tengok muka macam tu. Tahu berlakon tapi kita takut, nak tengok sangat. Bila hantu keluar tutup mata. Kita pun tak tahu takut ke tak takut sebenarnya. Ni malaikat maut tuan-tuan, bukan cerita. Nabi Ibrahim bila tengok macam tu pengsan. Nabi Ibrahim pengsan. Tengok belum jerkah lagi, belum ditengking lagi, belum diherdik lagi, tengok pengsan dah. Sangat-sangat menakutkan keadaan dia macam tu. Orang lain tak nampak bini kita mati pangku atas pangku bini kita tak nampak. Ataupun mati atas pangku laki kita, laki kita tak nampak. Malaikat maut tu kita je yang nampak. Sebab tu ada yang celik mata. Terpeganjat tengok ni apa yang datang. Dan sakaratul maut tu, sakitnya tak pernah ada dalam dunia ni. Tak pernah dirasai sakit sakaratul maut tu melainkan orang yang dah mati. Setiap juzuk ni rasa sakit, setiap juzuk, setiap tubuh, setiap juzuk ni rasa sakit dia. Mati tu dia tak sama dengan sakit yang biasa-biasa ni. Kalau sakit gigi, bahagian gigi ni, dan melibatkan tak keseluruhan roh, tapi mati ni menyeluruh, dengan sekalian rohnya rasa sakit, setiap juzuk tubuh badannya pun rasa sakit yang sangat-sangat dahsyat. Itulah yang dialami, itu yang dikhabarkan. Adapun hakikat rasa macam mana, tunggu kita akan rasa sendiri tak lama lagi. Masing-masing akan dapat rasa tu. Jangan bergaduh. Jangan bergaduh, semua akan dapat rasa tu. Buat persiapan. Dah buat ke belum persiapan? Kita tak nak rupa. Ada pun waktu dia datang nak mencabut nyawa orang yang soleh hatinya baik, dia bukan rupa macam tu. Rupa yang sangat-sangat menyenangkan, menghiburkan, menggembirakan, wangi, harum, beserta dengan malaikat-malaikat lain mengiringi dia, nak menyambut roh yang baik-baik. Itu baru betul. Tapi kalau dah nampak dia macam tu, itu alamat celaka lah tu. Na'udzubillah. Nampak aja malaikat maut macam tu rupa dia, besok na'udzubillah, alamat celaka dah tu. Na'udzubillah. Na'udzubillah, minta jauh lah. Jadi ada masa lagi tuan-tuan perempuan. Belum terlambat lagi. Cepat-cepat bersihkan hati kita. Sudah-sudahlah dengki dendam tu. Biarlah orang nak berdengki dengan kita, kita jangan balas dengki. Biar orang nak ngumpat kita, jangan kita ngumpat. Biar orang nak mengadu domba tentang kita, kita jangan. Sudah-sudahlah, biarlah. Tak ada gunanya, tak ada untungnya, bahkan merugikan akhirat kita. Baik kita tumpukan perhatian pada diri kita. Uzlahkan diri kita, asingkan diri kita, campur manusia dalam hal yang baik-baik sahaja. Selebihnya tumpukan kepada ibadat diri kita sendiri. Itu nama uzlah. Walaupun tubuh kita duduk bersama masyarakat, campur yang baik-baik saja. Selebihnya tumpukan pada ibadat diri kita. Sudah. Itu pesan ulama. Kena uzlah. Apa tujuan uzlah mengasingkan diri ni? Sebab nak menumpukan diri agar dapat kita berusaha bersungguh-sungguh memperbaiki perhubungan kita dengan Allah. Bukan maksud mengasingkan diri kerana merasa diri kita dah lebih baik, lebih mulia daripada orang, bukan.
mengasingkan diri supaya kita banyak waktu untuk memperbaiki, memperbetulkan mana yang sengit bengit ni hati kita ni. Hati kita yang sengit bengit ni, yang busuknya nak kena buang, yang macam-macam lagi nak kena ubat. Lepas tu kata Imam Ghazali, nak ubat hati ni makan masa, makan tahun, bukan sekejap hati boleh berubah jadi baik. Dia tak sama macam sakit anggota. Sakit anggota tu mudah nak sembuh, sakit hati payah tuan-tuan. Cuba kita tengoklah diri kita sendiri, berapa puluh tahun dah kita semayang, berapa ratus ribu kali dah kita sujud. Tak tinggalkan pun mengumpat macam biasa je. Takkan mengumpat kalau bukan arahan hati. Anggota ni takkan buat maksiat melainkan diarahkan oleh hati yang jahat. Hati yang jahat akan mengarahkan mulut ni cakap yang jahat. Arahkan mata melihat yang jahat. Arahkan telinga menadah dengar yang haram. Itu petanda apa? Hati kita belum baik lagi. Hati belum baik lagi. Dah ada petanda dah. Ulama dah bagi tahu dah. Nak tahu hati baik tak baik, tengok anggota zahir kita. Buat maksiat tak? Kalau buat, menunjukkan itu arahan daripada hati yang jahat. Tak ada istilah mulut jahat hati baik. Itu semua pembohong semua. Kita ambil kata-kata tu, kita sematkan dalam diri kita. Sebab tu tak ada berasa bersalah kalau caci maki orang. Sebab apa? Hati baik. Mulut aku je bisa sumpah-sumpah kau ni. Hati aku tak macam tu. Dah hati kau lah tu yang suruh cakap macam tu. Buang jauh-jauh tu, buang dalam laut benda tu. Itu merosakkan kita tu. Ramai yang terpedaya terikut tu ajaran siapa, wallahu a'lam. Mulut je jahat, hati baik. Orang Melaka ni mulut je. Hati baik orang Melaka ni, mulut je hawau tak hawau. Hatinya baik. Mana ada dah? Nabi bagi tahu dah. Hati yang baik dia akan suruh anggotanya buat yang baik-baik. Takkan keluar perkataan yang jahat-jahat. Itu petanda hati baik. Kalau petanda hati busuk, hati jahat, dia akan suka cakap yang jahat-jahat. Dia akan fikir yang jahat-jahat. Itu hati. Sangka baik pun boleh, nak sangka yang buruk pun boleh. Tapi bila hati kita jahat, automatik dia akan pilih sangka jahat. Dia takkan ambil yang baik. Padahal dua-dua kebarangkalian. Kawan kita datang bawa makanan, barangkali ada benda tak elok dalam tu, dan barangkali tak ada apa-apa elok je. Tapi bila hati kita busuk, dia akan fikir yang jahat. Tu ada santau tu dalam laut tu punya makan. Sebab apa? Hati jahat. Dah tahu kan? Dah tahu. Kita timbang-timbang lah. Sela tengok hati kita sendiri. Jangan tengok hati orang, tengok hati kita. Kalau kita mati dalam hati macam ni, macam mana? Inilah hati macam ni lah yang kita bawa menghadap Allah dalam semayang tiap-tiap hari. Ingat Allah tertipu ke dengan zahir kita? Berserban, berjubah, berkopiah, bertudung, bertelekung, minyak wangi. Ingat Allah tertipu ke? Ingat Allah tak tahu ke busuk hati kita tu? Allah tahu. Sebab tu Nabi ajar. Sebab tu Nabi kita disuruh supaya solat seperti apa? Perbuatan Nabi solat. Nabi solat bersih zahir dan batinnya. Anggota zahirnya bersih daripada maksiat, hatinya juga bersih daripada maksiat. Kita fikir-fikir sendirilah. Tuan rumah dia lah yang tahu apa barang ada dalam rumah dia sendiri. Kita tak tahu. Dalam badan kita tahu, dalam hati kita, dalam hati orang kita tak tahu. Jadi kita sendiri yang lebih tahu apa benda. Tapi masalahnya sekarang ni kadang-kadang kita pun tak jumpa masalah tu. Kita tak jumpa penyakit tu. Kita tak jumpa penyakit tu. Padahal penyakit tu ada dalam hati, tapi kita tak jumpa. Sebab apa tak jumpa? Sebab kita tak ada ilmu nak mengesan penyakit-penyakit tu. Apa ilmu dia? Inilah dia ilmunya, ilmu tasawuf. Belajar ilmu tasawuf ni. Ilmu tasawuf ni alat untuk kita mencari-cari adakah hati kita tu memiliki sifat mahmudah ataupun sifat mazmumah. Kalau belajar ilmu ni betul-betul, fahamkan betul-betul, kalau diberi faedah oleh Allah, insya-Allah kita boleh cari sehalus-halus dosa maksiat yang ada dalam hati, insya-Allah akan jumpa. Tapi kalau tak ada alat ni, dosa besar penumbuk pun kita tak akan jumpa. Dosa besar penumbuk pun takkan jumpa. Okey je hati aku. Baik je. Tu. Ngaji ni ilmu tasawuf ni, sebab tu ilmu tasawuf ni salah satu cabang ilmu fardu ain. Fardu ain ni tasawuf ni. Bukan fardu kifayah, kalau tak belajar tak apa, belajar dapat pahala, tak belajar tak apa. Tak, ni tak belajar berdosa ilmu ni.
Sebab ilmu ni nak mendidik hati jadi hati yang baik, hati yang ikhlas, hati yang bersih. Dan bahawa tiada berlebih-lebihan ia pada bersedap-sedap dengan dia. Mana lah kau? Kau Musuh apa? Musuh apa tadi? 194. Macam mana boleh langkau situ? Nak cepat khatam. Dan alamat bagi orang yang di dalam pangkat ini bahawa meninggalkan ia akan setengah keinginan, iaitu keinginan yang dhaif, dan lemah ia daripada keinginan yang kuat. Makna kalau hasutan nafsu yang jenis ringan-ringan dia boleh tinggalkan, tapi kalau hasutan nafsu yang kuat dia lemah. Makna dia takkan makna dia tewas. Kalau ajakan nafsu yang lemah-lemah dia boleh tinggalkan, dia boleh lawan, maksudnya dia boleh menang. Tapi kalau ajakan nafsu tu yang kuat, dia kalah. Dan terkadang meninggalkan ia akan keinginan yang kuat pada setengah masa. Kadang-kadang pula yang kuat tu pun dia boleh tinggalkan, tiada pada setengah masa yang lain, tapi pada hari yang lain pula tewas pula dah. Jadi dia turun naik ni peringkat kita orang awam ni. Dan kena giatkan lagi usaha, kena giatkan lagi, bersihkan hati lagi, banyakkan taubat, banyakkan zikir, banyakkan ilmu, doa. Dan ia sentiasa duka cita atas kelemahnya. Dia ni, orang peringkat ni, dia berasa sedih atas diri dia yang macam tu. Makna dia dah mula rasa tak senang dengan diri dia. Dia dah mula tak redha dengan diri dia yang suka buat maksiat tu. Dia tak suka, dia tak redha dengan dirinya yang kadang-kadang tewas dengan nafsu dia. Dia dah mula mikir macam mana aku nak baiki lagi ni. Dia dah duduk peringkat tu dah. Sebelum ni tadi dia tak ada rasa dah benda tu, dia tak rasa bersalah, dia tak ada rasa berdosa, dia rasa redha dengan diri dia, padahal dirinya masih jauh lagi dengan Allah, hatinya masih kotor lagi, tapi dia rasa selesa. Peringkat ni dia dah naik sikit, dia dah mula rasa tak selesa dengan diri dia. Ni makna ni semakin nak jadi baik ni, semakin nak jadi lebih baik. Kalau dulu mengumpat seronok, sekarang dia dah mikir nak mengumpat, dia fikir banyak kali. Ataupun kalau dia terumpat, dia dah rasa berdosa, rasa bersalah dah. Tu makna nak jadi lebih baik dah tu, insya-Allah. Giatkan lagi usaha, minta lagi tolong dengan Allah, bersungguh-sungguh lagi. Nanti sampai satu peringkat takut nak buat dah. Dia bukan rasa bersalah dah, rasa takut nak buat dah. Dan berkekalan ia melawan, dia tak pernah berhenti, sentiasa berperang dia. Setiap kali datang bisikan tu, dia lawan, dia perang, dia cuba dulu, dia lawan dulu. Dia tak mudah menyerah, dia tak menyerahkan dirinya secara mudah-mudah dengan nafsu syaitan. Tak, dia lawan dulu. Dia ingatkan apa kelebihan sabar, apa kelebihan kalau aku buat macam ni, apa dosa azab yang aku akan dapat kalau aku buat macam ni tengah buat maksiat, nanti kan kalau mati aku dalam maksiat. Dia mikirkan benda-benda tu untuk nak berlawan dengan keinginan nafsu yang mengajak buat maksiat tadi. Dan berkekalan ia melawan akan hawa nafsunya dan memeranginya. Maka inilah perang yang lebih besar. Inilah yang dimaksudkan dengan peperangan yang lebih besar itu. Dan ketahui oleh wahai hamba Allah bahawasanya hajat kepada sabar itu melengkapi ia akan segala masa. Segala masa. Setiap masa maksudnya sabar ni. Kita masa sabar kita ada apa? Batas, betul? Betul tak kita selalu cakap ni? Sabar aku ni ada batas. Jangan sampai aku hilang sabar. Sabar mana ada batas, selama-lama kena sabar. Bila sabar kita ada batas, sampai batas tu dah tak sabar, turunlah darjat. Hari pertama orang dengki kita sabar, hari kedua orang dengki kita sabar, hari ketiga orang dengki kita sabar, hari keempat masuk hari ketujuh hilang sabar dah, kita balas balik dengki tu 2, 3 kali 4 kali ganda lagi, habis dah lah. Turun darjat balik dah, menjunam jatuh, jatuh menjunam dah. Tadi dah elok naik dah, cantik dah, sabar, naik dah. Dia kata jangan sampai hilang sabar. Hilang sabar, menjunam balik. Tepuk tangan nafsu setan. Dia kata kita berjaya. Lepas tu nak kena daki balik. Daki balik.
Dan ketahui oleh membawakannya hajat kepada sabar itu melengkapi ia akan segala masa. Makna setiap masa kena sabar, makna sabar untuk melakukan taat dan sabar untuk meninggalkan maksiat zahir dan batin. Kerana barang yang mengenai akan manusia itu tiada sunyi ia daripada dua macam. Inilah dua benda yang bersilih ganti dalam kehidupan kita sehari-hari. Mana yang pertamanya, barang yang setuju dengan keinginannya. Makna kadang-kadang datang kepada kita ni, kita dapat benda yang memang disukai oleh nafsu kita. Tu yang pertama. Yang kedua, menyalahi ia akan dia. Dan kadang-kadang benda yang kita dapat tadi menyalahi dengan keinginan nafsu kita. Ada pun yang setuju dengan keinginannya, seperti sihat badan. Sihat badan itu benda yang diingin oleh nafsu. Dan selamat, dan kekayaan, dan kemegahan. Maka sangatlah hajatnya kepada sabar. Meskipun yang datang kepada kita tu benda yang kita suka, benda yang kita memang nak, benda yang memang setuju dengan nafsu kita, pun kena sabar juga. Bukan nak kena sabar bila datang benda yang kita tak suka saja. Bila datang kepada kita benda yang kita suka pun kena sabar. Kena sabar. Kenapa pula nak kena sabar padahal benda tu yang datang kepada kita tu benda yang kita inginkan? Kerana jika tiada ia hamba, makna yang sedang mendapat benda-benda yang diinginkan oleh hawa nafsunya tadi. Contoh dia sihat, dia selamat, dia kaya, dia mewah dan macam-macam lagi. Jika tiada ia sabar, nescaya melampaui ia dan berlebih-lebihan ia pada bersedap-sedap. Jadi melampau batas pula dah. Mentang-mentang Allah bagi sihat, mentang-mentang Allah bagi sihat, melampau pula sehingga menyalahgunakan sihat dia tadi. Dia gunakan sihatnya untuk melawan Allah pula dah. Buat maksiat nak kena sihat dah. Buat maksiat nak kena sihat tak? Kalau tak sihat itu tak nak malas nak buat maksiat. Sakit gigi ke, malas nak ngumpat. Tapi kalau sihat, tu yang sedap cerita jadi waktu kita ni sihat, contoh Allah bagi nikmat sihat. Berapa ramai orang yang boleh sabar dengan nikmat sihat ni? Kita lah sendiri, cuba kita tengok berapa banyak kita boleh sabar dengan Allah, makna dengan nikmat sihat yang Allah bagi. Kita banyak salah gunakan nikmat sihat yang Allah bagi. Kita gunakan nikmat sihat kita untuk tinggalkan solat, kita gunakan nikmat sihat kita untuk mengumpat, gunakan nikmat sihat kita untuk benda sia-sia, benda dosa, buat dosa maksiat waktu kita sihat. Itu dah melampau lah tu. Padahal Allah bagi sihat supaya buat ibadat. Gunakan sihat tu supaya kau selesa mentaati perintah Allah. Tapi kita menyalahgunakan sihat yang Allah bagi. Nampak tak tu? Tadi ada orang tanya, Ustaz, boleh tak kita minta kalau kita sakit, boleh tak kita minta sembuh? Boleh, tapi tengok dulu tujuan apa nak minta sihat tu. Kita sakit, boleh tak minta pada Allah minta sihat? Boleh, tapi nak sihat sangat tu kenapa? Nak buat ibadat, boleh. Nak buat ibadat boleh. Tapi kalau nak sihat sebab nak pergi balik Melaka Raya, nak buat maksiat kat situ, itu haram minta sihat. Faham tak? Sama macam minta panjang umur lah. Minta panjang umur boleh tak? Tengok dulu apa niat, hukum dia. Kalau minta panjang umur kerana nak baiki amal, maka dipuji. Kalau minta panjang umur sebab nak buat maksiat, dikeji oleh Allah. Macam tadi, minta ya Allah bagilah aku sihat, sembuhkanlah aku, berilah kesihatan kepada aku. Untuk apa tu? Yang nak sangat sihat tu untuk apa? Dah lama tak buat maksiat dah. Semenjak sakit tak pergi dah tempat tu dah. Jadi bagilah sihat. Lama tak jumpakan kawan kat sana. Tak boleh, dicela tu. Tapi kalau minta sihat dengan sebab nak beribadat, dipuji oleh Allah. Jadi biar betul niat kita nakkan sihat tu. Kenapa? Kan setiap pekerjaan kita tak boleh terlepas daripada hukum. Mesti ada hukum. Minta sihat, tengok apa hukum. Kalau nak buat benda ibadat, dipuji. Kalau nak minta sihat sebab nak buat maksiat, dicela oleh Allah. Dan mengikut keinginannya, maka jatuhlah ia di dalam kebinasaan. Nampak tak tu? Berapa ramai di kalangan kita yang menyalahgunakan nikmat kesihatan yang Allah bagi. Tak solat, tak mengaji, keluar rumah dedah aurat, apa lagi? Macam-macam maksiat lah. Semua ni kebiasaannya kita buat waktu sihat. Betul ke tidak?
Betul. Kalau kawan kita ngumpat, tanya besok kalau ada lah, kau balik kan ada yang ngumpat tanya, kau sihat tak sekarang? Sihat lah, pasal kau tanya macam ni. Tak ada. Dan sabar atas yang pertama ini lebih sukar. Makna sabar dalam keadaan kita duduk dalam nikmat tu lebih payah lagi. Nak menahan nafsu tu tadi, daripada melampau batas lebih payah. Kerana itu berkata sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, disudi akan kami, mana diuji oleh Allah akan kami dengan percubaan, kesusahan, maka sabar oleh kami. Makna bila Allah uji dengan kesusahan, kemiskinan, kelaparan, macam-macam lagi kami boleh tahan, kami boleh sabar. Dan disudi oleh kami, makna disudi oleh Allah Ta'ala akan kami dengan percubaan kemenangan, maka tiada kami sabar, tewas kami bila Allah uji dengan keselesaan, kesenangan kami tewas. Tapi bila Allah uji dengan kesusahan, kami boleh sabar. Sebab tu tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat, di antara cara Allah nak menjaga, nak memelihara hamba-hambanya daripada berterusan berseronok-seronok buat maksiat, Allah jadikan kita sakit. Sebenarnya Allah sedang menjaga kita daripada berseronok buat maksiat. Sebab waktu kita sakit, kita lebih mudah bersabar untuk melakukan maksiat. Dengan sendiri tak nak mengumpat dah, dengan sendiri tak ada mood dah nak pergi tempat-tempat yang haram dan sebagainya. Sebenarnya Allah sedang menjaga kita, kata. Itu nikmat penjagaan Allah tu. Sebab kalau pada adatnya sihat, itulah tempat yang kita akan ulang-alik pergi. Jadi Allah jatuhkan, Allah bagi musibah sakit tadi supaya Allah nak jaga kita. Nak jaga kita, bukan nak menganiayai kita. Dah Allah sayang. Sebab tu orang kata bila sakit tu tanda Allah sayang. Sebab apa? Di antaranya Allah nak kawal kita daripada berterusan seronok-seronok nak buat maksiat waktu sihat tu. Itu penjagaan daripada Allah. Jadi orang yang faham, orang yang kenal, bila dia sakit, dia kata apa? Alhamdulillah. Sebab pandang hikmah tadi, ada kebaikan bagi diri kita, dia kata Alhamdulillah, ya Allah. Dan bermula makna sabar padanya bahawa tiada cenderung ia seorang kepadanya, dan mengetahui akan bahawasanya sekalian yang demikian itu penaruhan, maknanya pinjaman pada sisinya selagi akan diambil daripadanya pada masa yang hampir. Apa tadi tu? Tu barang yang setuju dengan keinginan nafsu tadi. Apa-apa yang kita dapat ni yang seronok dengan nafsu kita tadi, semuanya apa tu? Pinjaman sementara sehat, sementara harta, sementara kaya, sementara cantik, sementara mewah, sementara darjat, sementara tu yang kita seronok-seronok tadi semua sementara, sihat sementara. Lagi akan Allah ambil bila waktu mati tu, bila mati Allah ambil lah semua, hilang dah semua, sekelip mata je. Nak carinya, nak kumpulnya 10 tahun, hilangnya sekelip mata. 10 tahun nak kumpul harta, mati sekelip mata je, hilang habis. Habis masa, sampai tak semayang, sampai tak kenal Tuhan, sampai tak peduli halal haram, sampai tak kenal agama, sampai tak ada masa nak belajar agama, kumpul harta, kumpul pangkat darjat. Takut dihina, takut dipandang rendah. Bila datang je mati, lesap semua. Rugi masa itulah, menyesal, ya Allah, tak ada masa dah nak baiki amal. Sebab habis dah umur aku gunakan untuk kumpulkan benda-benda ni, tiba-tiba hilang sekelip mata. Sekarang aku balik akhirat dalam keadaan tangan kosong. Menyesal, tak habis-habis menyesal lah. Jadi kita kena aturkan. Kita orang awam ni kena atur, buat jadual tuan-tuan. Waktu cari nafkah begini, cari ilmu begini. Buat waktu. Baru betul perjalanannya. Baru betul perjalanan. Ulama pesan kita orang awam ni yang ada rumah tangga, anak-anak bini ni, ada laki bini ni, uruskan masa, bagikan waktu untuk cari nafkah, waktu untuk menuntut ilmu, supaya dengan ilmu tu tadi, apa saja amal yang kita buat betul dan nanti diterima oleh Allah. Jadi kat dunia pun dia senang. Maknanya kalau tak senang sangat pun makna senang lah. Ada makan minum, ada pakaian, ada tempat tinggal yang selayaknya. Bila mati pula, segala soal jawab Allah, soal jawab malaikat dapat dijawab. Sebab apa? Amalannya betul. Kenapa betul? Sebab dulu waktu hidup dia ada peruntukkan masa dia untuk mengambil tahu tentang hukum hakam Allah. Jadi untunglah dia. Dekat dunia dah senang, selesa, balik akhirat pula dalam kubur lagi selesa Allah bagi. Sebab amalnya betul dan diterima oleh Allah. Sebaliknya macam golongan yang tadi, pagi petang siang malam duk fikir tentang dunia, uruskan dunia, tak kenal Tuhan, tak kenal agama, tak ada masa dengan Allah dan sebagainya.
Akhirnya bila mati, sekelip mata hilang yang dikumpulkan berpuluh tahun tadi, mati jumpa pula malaikat maut macam tu keadaannya. Habislah lah. Habislah menyesal. Minta Allah sambung nyawa nak baiki. Tak ada dah. Allah tahu kalau Allah bagi kita bohong. Kalau Allah bagi peluang hidup kali kedua, kita akan ulang benda yang sama. Dan bahawa tiada berlebih-lebihan ia pada bersedap-sedap. Dia bersedap juga atas dunia ni, tapi tidak berlebih. Apa maksud tak berlebih? Tak lampau batas. Dia ambil kesedapan atas dunia, dia ambil kekayaan atas dunia, tapi tak melampau batas. Dia tak langgar Tuhan, dia tak langgar agama, dia tak langgar benda-benda haram. Itu maknanya dia mengambil kesenangan, dia mengambil kesedapan atas dunia ni, tapi mereka beringat dia tak langgar sempadan. Tapi kalau tak sabar, ni langgar sempadan. Nak kaya, langgar. Kaya sampai langgar sempadan, sampai langgar agama. Nak mewah, nak pangkat, nak darjat, sampai langgar Allah, langgar agama. Itu yang tak boleh. Islam bukan melarang kita memiliki harta benda kekayaan tak. Yang Islam larang, jangan disebabkan pangkat, darjat, harta benda tadi kita melanggar batasan-batasan Allah. Situ yang Allah larang. Jadi hati-hati, waspada. Ada masa lagi, belum terlambat ni. Baiki cepat-cepat. Kita semua nak mati dah ni tuan-tuan. Dan bahawanya tiada berlebih-lebihan ia pada bersedap-sedap dengan dia, dan bahawa tiada lalai ia seseorang kerana benda-benda yang diinginkan oleh nafsu tadi, pangkat, darjat, harta, kekayaan dan sebagainya, tidak melalaikan mereka daripada akhirat mereka sendiri, tidak melalaikan mereka daripada membuat persiapan bersungguh-sungguh untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Dan bahawa menunaikan ia akan syukurnya. Maksud menunaikan syukur apa? Dia gunakan segala nikmat, pangkat, darjat, harta, kekayaan tadi kepada perkara-perkara yang diredai oleh Allah. Itu maksud syukur. Dia gunakan sihatnya untuk ibadat, dia gunakan hartanya untuk ibadat, dia gunakan kenderaannya untuk ibadat, dia gunakan segala-gala yang dimiliki untuk ibadat. Itu maknanya bersyukur, menggunakan nikmat yang Allah pinjamkan kepada perkara yang diredai oleh Allah. Adapun yang kedua, iaitu barang yang menyalahi ia akan hawa nafsu, maka 4 bahagi. Dan kadang-kadang apabila datang kepada kita benda yang menyalahi dia akan nafsu, benda yang kita tak nak sampai kepada kita, benda tu selalu kita doa, ya Allah minta jauh, minta simpang dan sebagainya, tiba-tiba dapat juga. Macam mana nak hadapi tu? Ceritanya akan datang. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkat. Mudah-mudahan dengan berkat Nabi Muhammad SAW, dengan berkat majlis ilmu, dengan berkat doa ibu bapa kita, dengan berkat doa alim ulama yang soleh, yang bertakwa, mudah-mudahan kita semua diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa mendapat taufik hidayah daripada Allah. Mudah-mudahan Allah Taala pelihara anak, cucu, cicit, keturunan kita sampai kiamat daripada fahaman yang sesat yang menyesatkan. Mudah-mudahan Allah Taala lahirkan di kalangan kita anak-anak yang soleh, yang soleha. Allah jadikan kita semua orang yang bertakwa, memberi rezeki yang berkah, umur yang berkah. Mudah-mudahan Allah Taala sentiasa memilih kita untuk tampil di dalam majlis ilmu, sentiasa istiqamah, bersungguh-sungguh beramal dengan ilmu, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi